sejahtera semua. Sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita fahami dulu maksud tamadun. Tamadun bermaksudkan tahap kemajuan tinggi dalam aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya sesuatu masyarakat. Tamadun Rom ialah tamadun barat purba yang terkenal dengan sistem pemerintahan, undang-undang, dan seni binanya seperti kolosium dan aqueduct yang masih wujud sehingga hari ini. Manakala, tamadun Islam pula berasaskan ajaran Islam yang menekankan nilai keadilan, ilmu pengetahuan, dan akhlak yang baik berpandukan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tamadun Rom bermula di Rom purba sekitar tahun 753 sebelum Masehi. Pada awalnya, ia hanyalah sebuah bandar kecil, tetapi kemudian berkembang menjadi Empire Rom yang sangat luas meliputi Eropah, Afrika Utara, dan sebahagian Asia Barat. Kejayaan tamadun ini banyak bergantung kepada disiplin ketenteraan yang kuat dan sistem pentadbiran yang teratur. Rakyat Rom sangat menekankan kesetiaan kepada negara serta ketaatan kepada undang-undang. Selain itu, mereka juga terkenal dengan kemajuan dalam seni bina dan kejuruteraan, contohnya pembinaan kolosium, aqueduct yang bermaksud saluran air, dan jalan raya Rom yang memudahkan perdagangan dan pentadbiran. Tamadun Islam pula bermula pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah dan Madinah pada abad ke-7 Masihi. Baginda membawa ajaran Islam yang menekankan tauhid yang bermaksud keesaan Allah, keadilan dan akhlak mulia sebagai asas kehidupan. Selepas kewafatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam diteruskan dan diperluaskan pada zaman Khulafa al-Rashidin seperti Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhu. Mereka memperkukuhkan sistem pemerintahan yang berasaskan syura dan keadilan. Kemudian, pada zaman Bani Umayyah dan Abbasiyah, tamadun Islam mencapai kemuncak kegemilangannya. Kota seperti Damsyik dan Baghdad menjadi pusat ilmu dan perdagangan dunia, melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Ibn Sina, Al-Khawarizmi, dan Al-Farabi. Tamadun Islam bukan sahaja memperluaskan wilayah, tetapi juga menyebarkan ilmu, budaya dan nilai kemanusiaan ke seluruh dunia. Kajian tentang tamadun Rom dan tamadun Islam penting kerana ia membantu kita memahami asal-usul sejarah dunia dan bagaimana kedua-dua tamadun ini membentuk asas tamadun moden. Tamadun Rom menyumbang dalam aspek undang-undang dan pentadbiran, manakala tamadun Islam pula menekankan keadilan, ilmu dan nilai kemanusiaan. Kedua-duanya menekankan moral, tanggungjawab dan disiplin sebagai asas masyarakat yang harmoni. Nilai-nilai ini masih relevan pada masa kini sebagai panduan dalam kehidupan dan kepimpinan beretika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin bentangkan tentang 0.2 iaitu etika dan peradaban tamadun Rom. Yang pertama adalah asas etika Rom. Etika masyarakat Rom banyak dipengaruhi oleh falsafah Yunani, terutamanya aliran Stoicisme yang menekankan kawalan diri, keberanian, keadilan dan rasionaliti dalam kehidupan seharian. Terdapat dua konsep penting dalam etika Rom iaitu virtus dan pitas. Virtus bermaksud keberanian dan keunggulan moral yang amat penting bagi askar dan pemimpin Rom supaya mereka berjuang dengan berani dan bertindak dengan kehormatan. Manakala pitas pula menekankan tanggung jawab terhadap dewa, keluarga dan negara yang menjadi asas kepada nilai kesetiaan dan penghormatan dalam masyarakat Rom. Kemudian ialah sistem perundangan Rom, iaitu Undang-Undang 12 Jadual atau The 12 Tables yang disusun sekitar 450 sebelum Masehi. Ia merupakan sistem perundangan bertulis pertama di Rom dan berperanan penting dalam menjamin keadilan serta hak rakyat dalam masyarakat. Selain itu, masyarakat Rom juga memperkenalkan prinsip innocent until proven guilty, yang bermaksud seseorang dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah.
Prinsip ini menunjukkan betapa pentingnya keadilan dalam sistem Rom, dan ia masih digunakan dalam sistem undang-undang moden di seluruh dunia hari ini. Seterusnya ialah nilai sosial dan moral. Yang pertama ialah kesetiaan atau fides, yang bermaksud taat kepada negara dan keluarga. Nilai ini menunjukkan betapa pentingnya rasa tanggung jawab dan kepercayaan dalam masyarakat Rom. Yang kedua ialah disiplin ketenteraan, yaitu nilai murni yang menjadi asas kepada kekuatan Empire Rom. Melalui disiplin yang tinggi, mereka mampu membina tentera yang hebat dan kerajaan yang teratur. Yang ketiga ialah kehormatan atau honor, yang menekankan pentingnya menjaga maruah dan reputasi dalam kehidupan sosial. Bagi orang Rom, kehormatan diri mencerminkan nilai moral seseorang. Seterusnya ialah sumbangan besar yang masih memberi kesan hingga ke hari ini. Kemudian, masyarakat Rom telah meninggalkan banyak sumbangan besar yang masih memberi kesan sehingga hari ini. Pertama, dalam bidang seni bina. Mereka membina struktur hebat seperti Colosseum dan Aqueduct yang menunjukkan tahap disiplin, kreativiti dan kejuruteraan tinggi dalam tamadun mereka. Kedua, mereka membangunkan jalan raya dan sistem perhubungan yang luas yang membantu melancarkan perdagangan, komunikasi dan pentadbiran di seluruh Empire Rom. Akhir sekali, yang ketiga, sistem pendidikan Rom berasaskan retorik, undang-undang dan falsafah bagi membentuk rakyat berfikiran rasional, berilmu dan kepimpinan. Akhir sekali, yang terakhir, yaitu kesan terhadap dunia moden. Yang pertama, dari segi sistem undang-undang, tamadun Rom menjadi asas kepada sistem perundangan barat. Prinsip penting seperti innocent until proven guilty atau tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah masih diamalkan dalam mahkamah di seluruh dunia pada hari ini. Kedua, nilai keberanian dan keadilan yang diterapkan oleh masyarakat Rom terus menjadi rujukan dalam etika ketenteraan dalam politik moden. Nilai ini juga mempengaruhi cara pemimpin moden mentadbir dan melaksanakan tanggung jawab civic mereka. Yang akhir sekali, ketiga, dalam bidang seni bina kejuruteraan, banyak reka bentuk bangunan awam moden diilhamkan daripada gaya seni bina Rom, manakala konsep aqueduct dalam jalan raya masih digunakan dalam pembangunan bandar moden. Terima kasih. Seterusnya kita pergi ke etika dan peradaban tamadun Mesir. Dalam tamadun Islam, ia mempunyai asas etika Islam seperti berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Rasulullah SAW. Dalam tamadun Islam juga ia menekankan kejujuran, amanah, tolong-menolong dan kesedaran, dan juga takwa sebagai asas hubungan Allah dengan manusia dan alam. Dan yang kedua, kode etika dan perundangan. Syariat Islam meliputi ibadah, muamalat, jinayah dan akhlak. Dan Piagam Madinah perlembagaan pertama menegakkan keadilan dan kebebasan. Dan seterusnya juga prinsip keadilan dan kesaksamaan untuk semua tanpa mengira kedudukan mereka. Dalam tamadun Islam juga mempunyai nilai sosial dan moral seperti silaturahim untuk menjaga hubungan keluarga dan masyarakat. Dan yang kedua, wasatiyah yang bermaksud kesederhanaan dalam kehidupan. Dan yang berikutnya, menuntut ilmu sebagai ibadah. Dan yang terakhir, daripada nilai sosial dan moral, ia juga mengekspresikan toleransi untuk menghormati agama-agama yang lain. Dan yang ketiga, sumbangan peradaban. Ilmu Al-Khawarizmi, matematik dan Ibnu Sina, perubatan, dan Al-Farabi, falsafah. Dan yang berikutnya, seni bina, Masjid Cordoba, Al-Qasha, dan Taj Mahal. Dan yang berikutnya juga pendidikan, madrasah, perpustakaan, University Awal, Al-Farawiyin, dan Al-Azhar. Dan yang berikutnya juga kepada ekonomi, zakat, wakaf, dan perdagangan antara bangsa. Aktif sekali daripada etika dan peradaban tamadun Islam ini,
ia juga memberi kesan terhadap dunia moden seperti kepada hak asasi dan keadilan sosial, dan ilmuwan muslim menyumbang kepada sains dan teknologi moden. Dan yang seterusnya, seni bina Islam juga boleh mempengaruhi dunia. Dan yang terakhir, nilai kesedaran dan toleransi kekal relevan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alia binti Muhammad Hadizan, MS2 501-33665. Untuk pembentangan kali ini, saya akan membentang tentang persamaan dalam tamadun Rom dan tamadun Islam dan perbezaan dalam tamadun Rom dan tamadun Islam. Untuk persamaan dalam tamadun Rom dan tamadun Islam, yang pertama ialah menekankan keadilan dan tanggung jawab moral. Kedua-dua tamadun, Rom dan Islam, sangat mementingkan konsep keadilan dalam masyarakat. Mereka percaya bahwa keadilan amanah dan integriti moral merupakan asas kepada keharmonian sosial dan kestabilan negara. Dalam kedua-dua tamadun ini, individu dipertanggungjawabkan atas peranan mereka dalam masyarakat dan setiap tindakan perlu selari dengan nilai-nilai etika dan kejujuran. Nilai tanggung jawab ini bukan sahaja kepada diri sendiri, tetapi juga kepada keluarga, masyarakat, dan negara, menjadi tunjang penting dalam membina peradaban yang maju dan aman. Yang kedua ialah menghargai ilmu, pengetahuan, dan disiplin hidup. Tamadun Rom dan tamadun Islam sama-sama menekankan kepentingan ilmu, pengetahuan sebagai pemangkin kepada kemajuan tamadun. Pendidikan dipandang tinggi dan dianggap sebagai alat utama untuk membentuk individu yang berdisiplin dan beretika. Kedua-duanya juga mengamalkan peraturan yang ketat dalam aspek sosial, politik, dan pendidikan sebagai langkah untuk mewujudkan masyarakat yang teratur dan berdaya saing. Disiplin dalam kehidupan seharian dianggap penting untuk mencapai kecemerlangan dan pembangunan berterusan dalam aspek kehidupan. Untuk perbezaan dalam tamadun Rom dan tamadun Islam pula, yang pertama ialah asas kepercayaan dan pandangan hidup. Tamadun Rom berasaskan politeisme, yaitu mempercayai kepada banyak dewa dan dewi. Masyarakat Rom mempunyai berbagai upacara keagamaan yang berkait dengan kepercayaan terhadap dewa-dewa seperti Jupiter, Mars, dan Venus. Kepercayaan ini membentuk gaya hidup, seni bina kuil, dan aktiviti sosial mereka. Berbeza dengan tamadun Islam yang berasaskan tauhid, yaitu mempercayai kepada satu Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran Islam menekankan keesaan Tuhan dalam semua aspek kehidupan, serta menjadikan agama sebagai panduan dalam membentuk nilai moral, undang-undang, dan gaya hidup utama. Yang kedua ialah peranan wanita dalam masyarakat. Dalam masyarakat Rom, wanita pada awalnya dianggap sebagai golongan kelas kedua rendah dan tidak diberikan hak politik atau pendidikan secara menyeluruh. Kedudukan mereka lebih tertumpu kepada rumah tangga dan mereka bergantung sepenuhnya kepada kaum lelaki. Sebaliknya, dalam tamadun Islam, wanita dibenarkan hak dan martabat yang tinggi sejak penyebaran Islam. Mereka diberikan hak untuk menuntut ilmu, memiliki harta, bersuara dalam masyarakat, dan turut berperanan dalam membina tamadun. Contohnya seperti istri Nabi Muhammad SAW, Sayyidatina Khadijah, ialah seorang ahli perniaga berjaya dan menjadi contoh wanita muslim yang berwibawa. Kesimpulan yang dapat disimpulkan terhadap kedua-dua tamadun ini yaitu tamadun Rom dan juga tamadun Islam. Kedua-dua ini memberikan dan juga menyumbangkan kepada kemajuan manusia melalui etika, undang-undang serta moral. Kedua-dua ini menekankan keadilan, tanggung jawab sosial dan serta disiplin dalam masyarakat. Nilai tamadun ini masih relevan sebagai panduan dan etika kepimpinan moden. Mempelajari tamadun lampau membantu kita menghargai warisan sejarah dan membina masa depan yang beradab dan sejahtera. Thank you.